Cikgu Najibah Ismail dari SMK Sayang Kuala Kangsar. Okey, baiklah. Dalam video ini, saya akan berkongsi berkenaan bab 6.5 iaitu cabaran selepas pembentukan Malaysia. Okey, kalau dalam bab sebelum ini kita belajar berkenaan pembentukan Malaysia, tapi dalam bab ini kita nak belajar apakah cabaran-cabaran selepas pembentukan Malaysia. Okey, jadi dalam bab ini ada 5 perkara yang perlu kita tumpukan, perlu kita beri tumpuan, iaitu yang pertama cabaran dalaman Malaysia, yang kedua pemisahan Singapura, yang ketiga menangani ancaman komunis, yang keempat isu pembangunan dan ekonomi, dan yang kelima tragedi hubungan antara kaum. Tapi dalam video kali ini kita akan fokus kepada satu subtopik saja, iaitu berkenaan cabaran dalaman Malaysia. Okey, apa perkara yang kita perlu tahu? Dalam cabaran dalaman Malaysia kita boleh bahagikan kepada tiga cabaran besar, tiga cabaran utama, iaitu cabaran pembangunan dan sosioekonomi di Sarawak dan Sabah. Yang kedua, cabaran politik di Sarawak. Dan yang ketiga, cabaran perpaduan kaum. Okey, tiga cabaran utama, pembangunan sosioekonomi, politik dan perpaduan. Okey, kita tengok satu demi satu. Cabaran pembangunan dan sosioekonomi di Sarawak dan Sabah. Okey, untuk cabaran pembangunan dan sosioekonomi di Sarawak dan Sabah juga ada 3. Okey, yang pertama adalah untuk mempelbagaikan kegiatan ekonomi. Okey, seperti yang kita tahu, Sabah dan Sarawak ini kaya dengan hasil bumi, tetapi rakyatnya masih mengamalkan pertanian sara diri. Jadi apa tugas kerajaan? Tugas kerajaan adalah perlu menyusun bidang pekerjaan, dan kerajaan telah mempelbagaikan pertanian komersial di Sabah dan Sarawak. Contohnya kelapa sawit, koko dan getah. Bukan itu saja, kerajaan juga telah membuka peluang pekerjaan untuk rakyat di Sabah dan Sarawak untuk menyertai kegiatan petroleum. Itu cabaran pembangunan dan sosioekonomi yang pertama. Cabaran yang kedua adalah cabaran untuk memajukan sistem perhubungan dan pengangkutan. Seperti yang kita sendiri sedia maklum, saiz negeri Sabah dan Sarawak ini saiznya besar. Kalau sebelum ini mereka bergantung kepada sistem pengangkutan air, iaitu sungai dan laut. Jadi, apa tugas kerajaan? Tugas utama kerajaan adalah untuk membina sistem perhubungan dan pengangkutan di kawasan pedalaman. Dan kerajaan usaha untuk menyeimbangkan pembangunan ini telah dilakukan dalam rancangan pembangunan 5 tahun Malaysia. Jadi kita nampak, kita boleh tengok usaha kerajaan untuk memajukan sistem perhubungan dan pengangkutan di Sabah dan Sarawak. Dan yang terakhir adalah cabaran untuk memajukan sistem pendidikan. Bukan tak ada sekolah di Sabah dan Sarawak, tapi kebanyakan sekolah adalah sekolah vernakular Inggeris dan Cina, terutamanya di bandar-bandar. Hal ini telah menyebabkan penduduk dekat kawasan pedalaman ini tak dapat peluang untuk bersekolah, tak dapat peluang untuk menerima pendidikan. Jadi apa yang telah kerajaan lakukan? Kerajaan telah berusaha untuk membina sekolah dan melatih guru-guru untuk berkhidmat di kawasan pendalaman ini. Khususnya kepada kaum Bumiputra. Jadi dekat sini kita boleh tengok cabaran pembangunan dan sosioekonomi kita boleh bahagikan kepada 3, iaitu cabaran untuk mempelbagaikan kegiatan ekonomi, yang kedua memajukan sistem pengangkutan dan perhubungan, dan yang ketiga memajukan sistem pendidikan. Itu cabaran yang pertama. Baiklah. Kalau sebelum ini kita belajar berkenaan cabaran dalaman yang pertama, iaitu cabaran pembangunan dan sosioekonomi di Sarawak dan Sabah. Sekarang kita pergi ke cabaran dalaman yang kedua, iaitu cabaran politik di Sarawak. Kita nak tengok apakah yang berlaku di Sarawak. Sebenarnya, di Sarawak ini telah berlaku krisis perlembagaan, iaitu seramai 21 orang ahli konsern negeri
tidak berpuas hati dengan kepimpinan Stephen Kaloningkan. Siapa Stephen Kaloningkan ni ya? Stephen Kaloningkan ini merupakan Ketua Menteri Sarawak pada ketika itu. Beliau telah dipecat oleh Gubernur. Sebabkan 21 orang tak puas hati kan, dan akhirnya beliau telah dipecat oleh Gubernur. Jadi apa tindakan Stephen Kaloningkan setelah dipecat? Stephen Kaloningkan ini telah membawa kes ini ke Mahkamah Tinggi Sarawak dan akhirnya beliau telah memenangi kes tersebut. Dan apa yang berlaku setelah memenangi kes tersebut, Stephen Kaloningkan ini kembali menjadi Ketua Menteri Sarawak. Namun malangnya, Stephen Kaloningkan ini mendapat undi yang tidak percaya daripada ahli konsul tadi, dan sehingga menyebabkan ketidakstabilan berlaku di Sarawak, iaitu ancaman dari segi keselamatan dan keamanan, sehingga diisytiharkan darurat pada ketika itu, iaitu pada September 1966 di Sarawak. Dan krisis politik ini akhirnya reda apabila Stephen Kaloningkan diganti dengan Tawisli. Maksudnya itu cabaran dalaman yang kedua, iaitu cabaran politik di Sarawak. Cabaran dalaman yang ketiga ataupun yang terakhir lah, adalah cabaran perpaduan kaum. Seperti yang kita tahu kan, dekat negara kita ni ada berbilang kaum, Melayu, Cina, India, Kadazan, Iban dan banyak lagi. Jadi ini merupakan salah satu cabaran yang terpaksa dihadapi oleh kerajaan, iaitu untuk membentuk perpaduan kaum dan integrasi nasional. Dan cabarannya ditambah pula dengan jarak semenanjung Malaysia dengan Sabah dan Sarawak ini pula jauh. Jadi telah menjadi salah satu cabaran kepada integrasi nasional yang terpaksa dihadapi oleh kerajaan selepas pembentukan Malaysia. Jadi dekat sini jelas kita dah bincang 3 cabaran dalaman yang dihadapi selepas pembentukan Malaysia, iaitu yang pertama cabaran pembangunan dan sosioekonomi, yang kedua cabaran politik, krisis politik di Sarawak, dan yang ketiga cabaran perpaduan kaum. Baiklah. Sekarang tiba masanya kita nak uji pemahaman anda. Betulkah anda semua ni faham tentang penerangan tadi? Betul-betul faham tak? Jom uji pemahaman anda. Yang pertama. Soalan yang pertama. Apakah cabaran untuk memajukan sistem perhubungan dan pengangkutan di negeri Sabah dan Sarawak? Apa cabaran yang terpaksa dihadapi? Bila awak baca soalan kan, awak tengok betul-betul apa kehendak soalan dia. Awak analisis betul-betul soalan tersebut. Kemudian tengok semua jawapan. A. Krisis politik. B. Saiz negeri besar. C. Tiada kerjasama rakyat tempatan. D. Iklim tidak menentu. Awak boleh fikir jawapan yang paling tepat, yang hampir dengan soalan tadi. So kita tengok jawapannya. Jawapannya adalah saiz negeri yang besar, merupakan cabaran untuk memajukan sistem perhubungan dan pengangkutan di negeri Sabah dan Sarawak. Soalan yang seterusnya. Apakah kesan yang berlaku apabila Stephen Kaloningkan kembali menjadi Ketua Menteri Sarawak setelah dipecat? Apa kesan yang berlaku? A. Ketua Menteri Sarawak yang baru telah dilantik. Betul ke? B. 21 orang Konsul Negeri Sarawak telah letak jawatan. C. Pembangunan ekonomi di Sarawak semakin merosot. D. Berlaku ketidakstabilan yang mengancam keamanan dan keselamatan di Sarawak. Awak analisis soalan dan jawapannya, pilih yang paling tepat dan yang paling hampir. So kita tengok jawapannya. Yes, jawapannya berlaku ketidakstabilan yang mengancam keamanan dan keselamatan di Sarawak sehingga diisytiharkan darurat. Tadi saya diterangkan, masukkan dalam penerangan saya. Soalan yang ketiga.
Nyatakan tindakan yang dilakukan oleh kerajaan untuk memajukan sistem pendidikan di Sarawak dan Sabah. Okey. Okey, ini pilihan jawapannya. Awak kena pilih 2 daripada 4 jawapan tersebut. A. Membina sekolah di kawasan pedalaman. Okey. 2. Melatih lebih banyak tenaga guru untuk mengajar penduduk. 3. Memberi pendidikan percuma kepada penduduk. 4. Mewajibkan ibu bapa menghantar anak-anak ke sekolah. Okey, awak analisis. Bila soalan macam ni, awak pilih jawapan yang awak betul-betul yakin dulu. Satu pun tak apa. Awak tandakan satu dulu. Okey, kemudian awak tengok jawapan dekat bawah. Okey. Okey, dan jawapannya apa dia? Okey, yes. Jawapannya 1 dan 2. Kerajaan telah membina lebih banyak lagi sekolah di kawasan pedalaman dan melatih lebih banyak lagi tenaga guru untuk mengajar penduduk di kawasan pedalaman, khususnya Bumi Putra. Jadi A 1 dan 2. Okey, now kita pergi ke soalan kebat. Soalan kebat. Okey, pada pendapat anda, jelaskan kepentingan kerjasama rakyat menghadapi cabaran selepas pembentukan Malaysia. Pentingnya kerjasama rakyat hadapi cabaran selepas pembentukan Malaysia. Kenapa penting? Ingat, bila soalan kebat mesti ada fakta, mesti ada huraian, mesti ada contoh, mesti ada inference. Untuk dapat markah yang baik, awak kena ingat 4 perkara ni: fakta, huraian, contoh dan inference. Okey, jadi macam mana cara nak jawab soalan kebat ni? Tengok. Saya dekat sini, saya dah senaraikan. Yang pertama, awak kena tahu kehendak soalannya terlebih dahulu. Okey. Jadi awak tulis semula, pada pendapat saya. Okey. Kepentingan kerjasama rakyat menghadapi cabaran selepas pembentukan Malaysia adalah... Okey, keluarkan fakta dapat mewujudkan rakyat yang berani mencuba sesuatu yang baru. Okey, kemudian huraian dia, kenapa nak lahirkan rakyat yang berani cuba sesuatu yang baru? Supaya dapat melahirkan masyarakat yang progresif. Apa contohnya? Contoh, rakyat berubah daripada ekonomi sara diri kepada ekonomi komersial. Dan inference kesan dia dapat meningkatkan ekonomi negara pada masa akan datang. Tapi awak bukan tulis macam ni. Bukan tulis macam ni. Ini dalam point. Jangan sesekali tulis dalam point. Tulis dalam bentuk perenggan. Macam ni yang saya dah tunjukkan dekat awak. Pada pendapat saya, kepentingan kerjasama rakyat menghadapi cabaran selepas pembentukan Malaysia adalah, masuk pada isi, dapat mewujudkan rakyat yang berani mencuba sesuatu yang baru. Masuk pada huraian, agar melahirkan masyarakat yang progresif, titik. Okay. Kemudian bagi contoh. Contohnya rakyat berubah daripada ekonomi sara diri kepada ekonomi komersial. Dan bagi kesan inferennya, kesannya dapat meningkatkan ekonomi negara pada masa akan datang. Okey, jadi dekat sini awak boleh dapat 4 markah. Macam mana nak dapat 4 markah lagi? Buat cara yang sama, fakta, huraian, contoh dan inference. So awak akan dapat lagi 4 markah. So dekat situ awak boleh dapat markah penuh. Okey, ini satu lagi jawapan. Kepentingan seterusnya, kalau boleh tulis dalam perenggan yang berbeza, baris yang berbeza. Okey. Kepentingan seterusnya adalah isinya dapat mewujudkan rakyat yang bertolak ansur antara kaum. Uraiannya, kenapa? Untuk agar dapat memupuk persefahaman antara kaum. Okey, kemudian bagi contoh. Contohnya tragedi 13 Mei tidak akan berulang kembali. Okey. Kesan dia bagi inference, kesannya keharmonian dalam masyarakat dapat diwujudkan. Jadi lengkap dekat sini, ada fakta, huraian, ada contoh dan ada inference. So dekat sini ingat ya, bila jawab soalan kebat, mesti ada 4 perkara ni untuk awak dapat markah yang cemerlang. Okey, fakta, huraian, contoh dan inference. Okey, tapi apa berlaku kalau awak rasa awak tak boleh nak bezakan mana satu huraian cikgu, mana satu contoh cikgu? Awak tulis saja. Lepas fakta tu awak tulis huraian awak. Okey? Okey, jadi itu sahaja untuk subtopik yang pertama, iaitu cabaran
pembentukan Malaysia. Cabaran selepas pembentukan Malaysia iaitu cabaran dalaman ya. Hari ini kita fokuskan kepada cabaran dalaman sahaja. Ada 3 cabaran dalaman. Seperti yang saya katakan tadi, ada 3 iaitu yang pertama cabaran pembangunan dan sosioekonomi. Yang kedua, cabaran krisis politik di Sarawak. Dan yang ketiga, cabaran perpaduan kaum. Okey, jadi itu saja untuk kali ini. Kita akan berjumpa dalam subtopik yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Ingat, baca, faham dan ulang. Okey, bye. Assalamualaikum.